Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan izin dan ni'mat daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama berhimpun pada malam ini, malam Jumaat, di dalam satu majlis ilmu. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ini kita akan sambung lagi daripada pengajian kitab Risalatul Misbahil Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Mari kita sama lagi muka surat apa dia? 27 Yang ketiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ketiga daripada 4 kalam masdari, yaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Maka kalam ini baru lagi pula tidak ada bendanya, hanya renti jua. Kerana nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara, maka diri mengeluarkan huruf suara itu mesti baru. Baik, jadi kita masih lagi dalam perbahasan sifat kalam, yang mana dulu kita dah bahas, yaitu sifat kalam itu di dalam bahasa Arab dia ada 4 makna.
Yang pertama dulu, kalam dengan makna kalam nafsi ataupun kalam ismi. Kalam ismi ataupun kalam nafsi kita terjemah sifat perkata. Kenapa kita terjemah sifat perkata? Kerana dia kena pada diri sifat. Kerana kalam nafsi itulah yang dikatakan sifat kalam Allah Ta'ala. Yang kita bahas sifat yang 13 ni, sifat kalam ni. Bila sebut kata sifat kalam di situ dengan mana? Kalam Allah Ta'ala yang nafsi, kalam Allah Ta'ala yang ismi. Jadi sifat kalam nafsi ini dikatakan sifat yang wujudi. Sifat itu ada di zat Allah. Jikalau sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab kepada kita pada hari akhirat esok, boleh kita melihat sifat kalam Allah. Apa maksud kata melihat sifat kalam Allah? Melihat kalam nafsi, melihat kalam ismi. Itu yang dikatakan kalam nafsi ataupun kalam ismi. Itu yang pertama. Dulu kita dah bahas, bukan dulu sangat, minggu lepas. Kerana dulu tu lama sangat, minggu lepas. Satu. Yang kedua dipanggil kalam nafsani. Tadi kodim kalam nafsi tadi kena ingat tu yang kodim, yang ada di Allah Ta'ala. Yang kedua ni dipanggil kalam nafsani. Apa maksud kalam nafsani? Dulu kita dah bahas, iaitu kalam nafsani yang mana? Kalam yang mana? Mencadangkan perkataan. Maka kalam nafsani ini dikatakan kalam ini bukan benda wujudi, hanya amrun i'tibari sahaja. Ini dia sebutlah. Tapi kalam ni qadim tak? Qadim juga. Dia bukan baru, dia azali juga. Tapi dikatakan diri sifat kalam nafsani itu bukan benda ada, sebab dia hanya mencadangkan perkataan. Tuhan mencadangkan perkataan. Dia nak cakap tu dia siap ada lah. Bukan macam kita ni, kita nak cakap ni, kita mencadang tu. Cadangan Tuhan, mencadang kata tu, Tuhan tu dah siap lah. Dia tak macam kita. Kita esok nak cakap, kita kena cadang dulu. Kita ni baru. Tuhan tu cadang siap ada lah. Kita nak fikir tak boleh ni. Maksudnya Tuhan nak cakap tu dia siap ada dah. Kerana azali ada dah. Sifat walaupun dia tak betul-betul lagi, tak cakap ni, tapi dah ada. Siap dah. Sejak azali lagi. Atau panggil kalam nafsani namanya. Dia panggil kalam nafsani. Dia ada sedia kala lagi kalam ni. Cumanya dia bukan benda yang wujudi. Dia panggil dalam kitab ni disebut amrun i'tibari, yakni reti juga. Apa reti? Reti, faham. Benda yang kita faham. Contoh ini, benda yang reti ni bukan benda yang wujudi. Sebab benda wujudi boleh dapat dengan panca indera. Boleh kita lihat dengan mata kepala. Kalau Allah telah buka hijab, boleh kita tengok. Kalau nafsi Tuhan tu boleh tengok. Kalau nafsi ni nak tengok tak boleh, sebab bukan benda ada. Ada di dalam fikiran, tapi di luar fikiran tu tak ada. Faham kata Tuhan tu mencadangkan perkataan. Macam kita, saya nak mengajar malam ni, saya mencadangkan perkataan dalam hati saya. Baik, kalau belah saya dengan ni dada ni, boleh nampak tak apa yang saya nak cakap malam ni. Contohnya katakan belah tu ada tertulis dekat dada saya, dalam hati. Ada tengok? Boleh nampak? Bukan benda ada. Saya nak tengok apa ustaz cakap malam ni. Cuba try belah tadi apa dia cakap kan. Belah tengok. Kalau ada nak dalam hati, itu yang berarti balik. Bukan benda ada. Reti saja, faham je. Nampak? Hak Tuhan kita, hak Tuhan tu qadim, hak kita baru. Hak kita ni baru. Benda reti juga.
amri tibari juga. Hak Tuhan benda henti juga, tapi dia sedia kala. Itu beza dia. Nampak lagi itu yang dua. Itu yang kedua kita dah faham minggu lepas. Baik, kemudian kita dah masuk pula yang ketiga. Jadi kita dah ulang tu begitu nampak sikit. Dia kalau kitab kami dia kena ulang sikit. Dia baca kitab dulu. Dia bukan kata bila masuk dia bab tu masuk tu, dia tak ada ulang, tak ada ulang sekali dulu. Dia tak payah nampak. Nak cerita bab apa ustaz ini tak nampak. Tiba-tiba terus sambung kalam ketiga. Tapi dia tak tahu hak dulu apa dia. Lepas tu kita kena bukan ulang, dia panggil sekali lalu. Sekali lalu tu kena cerita. Bukan nak panjang sangat, tapi boleh nampak cukup lah. Tak payah baca, bukan kita nak baca kitab. Hak baca kitab tu minggu depan. Ni cuma kita ulang tu sekali lalu. Kita kena ingat, kena tahu lah ni kalau kata ustaz hak dulu pun dia decide nak tengok kitab, dia payah. Dia tahu dia kena makan, dia kena apa? Kena ingat dulu. Ustaz yang dalam nafas ni maknanya kita dari pada sedia kala. Ya, dia ada, tapi ada bukan benda yang wujudi. Bukan kata esok kalau Tuhan buka hijab bagi kita boleh nampak kalam nafas ni, tak boleh nampak. Cuma reti saja Allah Ta'ala cadangkan perkataan. Bukan dia nampak, mana cadang tu, buka peti tu nampak, bukan kita. Tuhan yang tahu. Hak kita ni duduk dalam hati kita. Tuhan yang bukan duduk dalam mana, bukan Tuhan dalam hati dah. Cuma kalam tu Tuhan, cadangan perkataan tu dah ada dah. Maknanya ada apa qadim lah. Dia mesti qadim. Dia hak dua ni qadim. Akan datang ni hak masdari dengan lafaz ni baru. Tu beza tu ya. Hak dua tu qadim, dua baru. Hak dua wujudi, dua amal tibari nanti akan datang. Hak masdari ni pun benda amal tibari tapi benda baru. Kalam yang baru. Tengok apa dia baru Dia kata maka yang ketiga kalam masdari. Asal masdari ni kalau dalam lugah dia panggil terbitan. Masdar. Kalau macam asal tu masdar tu kata terbitan. Kita panggil apa tahu mungkin? Bukan nama saya tak ingat lah. Saya sekolah putih tak ingat apa. Sungguh saya sekolah rasa sentor tu. Bila kecil dia ada darjah 1 sampai form 4. Yang tak ingat juga. Di sekolah putih lah, di sekolah lelaki saja, tak ada sekolah perempuan. Daripada darjah 1 sampai form 5 tak ada campur perempuan. Tak pernah dia campur sekolah lelaki saja. Tapi anak Inggeris ni lah. Baik. Jadi tengok Jadi masdari. Kalam masdari maksud kalam tu dia ada tempat terbitnya. Asal pada luar itu ada pada asal makna bahasa dia gitu. Tengok dia kata, iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Kalam masdari itu dengan makna bercakap ataupun berkata-kata. Nisbah Tuhan berkata-kata. Kenapa kita kata baru? Baik. Tuhan berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Sejak azali ke waktu imkan. Jadi imkan saya dengar dah kan? Bukan ustaz dengar. Waktu imkan ni waktu permulaan Allah Ta'ala jadikan makhluk. Jadi bila dah sekali waktu ikan ni waktu ikan. Selama mana ada makhluk ni waktu ikan. Kalau tak ada makhluk lagi dipanggil waktu azali. Azali verse ikan. Azali itu sedia kala. Ikan tu permulaan dijadikan makhluk. Tu istilah dia, ikan. Masa imkan, masa azali.
Jadi Tuhan tu bercakap dengan Nabi Musa tu masa azali ke masa imkan? Takkan masa azali. Kalau masa azali maksud Nabi Musa tu ada pada azali lagi lah. Sebab tu kita kata masa imkan. Bila masa imkan Tuhan cakap dengan dia, maka kalam terbit bercakap tu kalam yang baru. Senang dia kritik dah. Kalau dalam Quran seperti ayam dalam masa azali. Mana? Yang mana? Dalam ayat Quran. Dia kata macam mana? Seperti ayam. Ada cerita itu kalau maksud imkan bukan waktu azali. Waktu azali dia tak ada masa. Waktu azali Tuhan tidak bermasa. Masa ni Tuhan yang ciptakan masa. Dia takut orang salah faham bab tauhid dia tahu. Tuhan ada azali tu waktu bila Ustaz? Bulan berapa Ustaz? Dan dia kata dia tak ada masa. Dia tidak bermasa waktu tu. Habis itu masa ni Tuhan masa sekarang ni. Ini Tuhan jadikan masa. Tuhan tu tidak bermasa bagi dia. Dia jadikan makhluk ni kita buat. Dia jadikan makhluk ni bermasa. Ada siang dan malam. Dia tengok mudah lagi. Beli permainan budak, tengok permainan budak, budak bermain, bukan kita nak jadi budak, tapi kita tengok, Cuba tengok budak beli permainan macam-macam. Dia ada rumah, dia belikan makan tu, berapa tu, tempat masak, beli kenderaan. Lepas tu dia macam orang cerita, macam buat cerita filem tu. Mau dia buat cerita pun matrik. Tak buat tu judul filem. Tapi dia tu bermasa. Kalau nak cerita kata dia buat tu, dia boleh buat masa. Boleh buat daripada 1938 sampai 2020. Pandai tu kan. Tipu kita, dia pandai tipu kita. Tapi dalam masa lah. Dalam masa hak manusia buat tu, pemikiran dia, pemikiran putih tu, dia tak sampai tahap sampai tu tak bermasa, tak boleh buat. Tengok dia buat cerita orang putih apa, hak ni jadi Tuhan pula dah. Ada Tuhan yang ikut cakap dia lah. Pada Tuhan cakap dia boleh buat Tuhan lagi. Kita apa mengaut semua kita lah. Ada tu. Tuhan jadikan dulu dalam 7 hari. Ya. Maknanya dulu dapat 7 hari je lah kan. Sekarang ni dapat 7 masa. Maknanya dia punya hari masa tu dia tempok kan. Hari itu duduk dalam masa dah sebenarnya. Maknanya Tuhan menjadikan masa hari. Nak jadikan hari itu dia kena ada apa? Bulan, matahari. Tapi awal-awal permulaan Tuhan ciptakan bukan bulan matahari dulu. Awaluma khalaqallah al-ma'u. Itu benda hissi yang ada nampak. Awal-awal yang Allah Ta'ala ciptakan iaitu air. Lepas tu lah bau bumi, langit. Tengok. Bila bumi, langit tu dia jadikan dalam masa lah. Bukan Tuhan jadikan itu tak bermasa. Tak kena. Dia jadikan, tapi dia tu tak bermasa. Dia menjadi macam kita permainan. Okey, kita set jam buat permainan. Cuma yang kita buat, beli satu permainan tu cukup ada bulan, ada matahari. Kita buat, kita setkan masa je. Tapi bukan duduk dalam masa kita, bukan duduk dalam dia. Cuba kita imagine. Kita bukan duduk dalam alam dia. Tapi Tuhan bukan alam lain kan. Takut salah faham. Bukan Tuhan alam lain, tidak. Cuma nak beza lagi, kita beli satu permainan. Ada bulan, ada makanan, ada air, ada bukit, semua okey, susun. Lepas tu, set masa. Kita buat berapa hari. Tapi bukan itu dalamnya. Kita buat untuk dia. Tapi kita ni manusia, tidak dalam masa kan nak cerita Tuhan begitu. Imagine situ pun nampak. Nampak ni. Dia kena pergi ke situ pun nampak. Jadi bukan kita kata kita Tuhan, tidak. Cuma kita nak kata bandingkan yang begitu.
Jadi Tuhan tu dia menjadikan dalam masa tu waktu imkan. Apabila permulaan masa itu waktu imkan, maka Tuhan jadikan makhluk. Sampai sekarang waktu imkan. Ini masih waktu imkan. Apa waktu imkan? Waktu dah sudah ada makhluk. Waktu yang sudah ada makhluk ni dia bagi waktu imkan. Dulu dah bahala. Alif mim kaf alif nun, imkanun. Lawannya azali. Tu kena ingat Baik, tengok. Jadi dia kata kalam masdar itu dengan mana bercakap dan berkata-kata. Ni, itu di sebelah Tuhan, tengok di sebelah kita. Saya bercakap. Nampak ke saya cakap? Nampak ke saya cakap? Nampak ke saya cakap ni? Nampak? Saya cakap semua nampak lah. Nampak ke bercakap ke nampak ke apa ni? Nampak ke apa? Bibir bergerak tu, mulut bukan cakap, tapi faham. Faham kata bila bibir bergerak tu, orang tu sedang cakap. Faham tu yang ambil di balik tu ni. Bukan nampak cakap. Saya nampak orang cakap, mana? Tunjuk saya cakap. Orang tu diam. Mana cakap? Tadi cakap. Mana cakap? Ambil cakap tu bagi saya. Nah, ini tak boleh. Dia tunjuk ke bibir dia, bukan tunjuk cakap. Tapi dia faham apabila bibir tu gerak tu, dia kata orang tu bercakap. Kan boleh dibalik tadi? Banyak tak boleh dibalik tu? Gerti sahaja. Gerti sahaja. Telinga orang tu lubang. Mana lubang? Tengok mana lubang. Nampak ke lubang ke nampak tak apa ni? Nampak lubang? Mana? Nampak lubang? Mana lubang? Ni bukan lubang. Mana lubang? Ni bukan lubang. Reti saja bila nampak macam ni, kita faham dia itu dulu, dia lubang. Reti daripada benda ni, kita faham dari benda ni. Abang ni circle, mana? Circle lah, pandai nak opti sikit. Ada ni circle ni, dia bagi lubang. Ada berpegang, bukan dengan lubang. Nak ambil lubang tak boleh. Dia bukan benda ada, kita reti saja. Bukan nampak ke lubang, jangan faham. Jangan salah faham. Nampak tu ke gelas, tapi orang kata gelas tu bulat, berlubang. Contoh, gelas tu bulat, mana bulat je? Bulat tu dia tak ada di luar fikiran, tetapi ada dalam fikiran saja. Faham dalam fikiran. Luar fikiran tu memang tak nampak. Bukan kita nampak ke bulat, tapi faham ke bulat. Ni kita dah cerita dalam ni. Tapi pengulangan banyak kali tu tak apa nak bagi ingat lagi. Tapi jangan kata pengulangan tapi masa macam kali tamu Ustaz. Itu masalah. Saya buat pengulangan kali first time dengar ni. Dengar ni first time, bukan first time ni. Terbaik. Dan amrul i'tibari lawan dia wujudi. Tu amrul i'tibari verse wujudi. Nabi nampak itu Jadi berkata-kata, bercakap bukan benda ada, bukan benda yang wujudi, tapi benda yang difaham daripada akal, yang kita reti daripada akal. Itu maksudnya. Tengok dia kata, maka kalam ini baru. Dia kata, Tuhan tu cakap tu baru lah. Ya kan, Tuhan cakap dengan Nabi Musa tu baru lah. Takkan waktu kau ni kalam ni baru, dia kata. Lagi pula tidak ada bendanya. Apa tidak ada benda? Dia dikatakan bukan wujudi. Tu jawab gitu. Dia bukanlah benda yang wujudi pada situ. Maksud kata dia tidak ada benda yang maksudnya dia bukanlah benda yang wujudi. Kena duduk situ ni. Tak boleh nampak. Tak kata tidak ada benda, apa tak ada benda. Dia bukanlah perkara yang wujudi.
Habis tu hanya renti jua. Jangan baca rantai Ra-ra-nun taya rantai. Bukan. Lepas tu kita rumi tu dia rantai ni. Kita ni dia pun dia rantai. Betul tak? Boleh kat rumi. Saya nak kata kita ni ada jemaah bukan renti sah, rantai. Oh, rantai kau ada rantai. Ada rantai jua begitu. Renti dia terjemah bahasa kampung. Nak cakap renti tu payah. Dia cakap renti. Renti tu lah, faham. Hanya faham jua. Sebab apa cakap gitu? Sebab apa kita kata kalam tu baru hanya renti jua? Kerana nama bagi bercakap. Kerana kalam ini dikatakan nama bagi bercakap. Macam ni lah kita ni. Bila kita cakap, bila bibir mulut orang tu bergerak, kita kata dia bercakap. Bila Tuhan tu dia bercakap, maka kita kata itu dipanggil kalam masdar. Kerana nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara. Nampak ni? Kita duk cakap ni keluar huruf suara dah. Wah. Satu sampai kat ni kita. Satu. Dia faham? Huruf S-A-T-U. Faham tu? Lagi nak suara tu dengar. Nampak tak? Itu maksudnya hak kita ni. Hak lepas tu dah terbaru ni sama. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Tapi dalam bahasa Arab lah, dalam ayat Quran tu, lan tarani, kamu tidak. Lan lam nun. Jadi sampai pada Nabi Musa tu huruf dan suara. Habis suara Tuhan tu tak? Kok tu pula nak tanya? Kata pula. Kata Tuhan, sifat kata Tuhan tak berhuruf, tak bersuara. Maka dia kena faham ni. Yang dikatakan sifat Tuhan tidak berhuruf dan tidak bersuara itu dipanggil kalam nafsi. Hak nombor satu tadi, itu tak ada huruf, tak ada suara. Ni tengok kita makhluk tak tengok Tuhan, tengok kita. Sifat kalam kita duduk kat mana ni? Sifat kalam kita duduk kat mana? Duduk kat mulut? Mulut kat mulut saja. Duduk kat mulut? Duduk? Kita tanya senang. Kalau orang bisu tu apa yang dia tak ada? Anak lidah dia. Jadi sifat apa kata kita duduk kat anak lidah kita. Baik, saya nak tanya ni. Anak lidah kita duduk cakap kan ni? Dia mengeluarkan huruf suara. Kalaulah anak lidah kita terkena pada huruf suara ni, anak lidah kita bercakap, cakap. Dia aku cakap enggak nyambung. Sebab kalau kata kalam kita ada huruf suara juga, anak lidah kita tu, habislah kita cakap pun dia cakap. Kita tidur, gum dia bercakap. Tak boleh diam anak lidah aku. Sebab tu kita kata bukan ada huruf suara. Hak huruf suara ni dia terbit daripada anak lidah. Itu nisbah kita ni, nisbah makhluk. Nanti nampak nisbah makhluk dulu. Nampak anak Tuhan. Itu belum masuk lagi kalam nafsi, nanti belum. Langkah tu. Itu kalam nafsi, tak masuk lagi tu. Dia tak mau sikit. Nanti tu dia ada 4 semua. Hanya buat 3. Hanya 4 tak masuk lagi. Nombor 4 tu dia panjang lagi tu. Hanya 4 tu kita dah bahas lagi. Kalau sempat bahas. Jadi dia cerita yang ketiga. Jadi bila sebut kata kalam masdar ini, kalam yang mengeluarkan huruf dan suara. Tengok kita dah bercakap. Saya sampai kat sini. Jelas dengar saya, S-A-Y-A tu tahu lah.
Dan dia jelas juga suara tu sampai pada di telinga kita. Kita tunggu suara, bukan sampai kat telinga anak lidah saya tu sampai. Tak ada. Anak dia dah keluar ke? Tak keluar. Nampak dia bukan saya tak tahu nak cakap mana payah juga tapi nak bagi nampak tu dulu, nak bagi nampak kalam makhluk dulu. Sifat kalam Tuhan, dia kalam masdari, tapi bukan benda ada, dia reti je. Cuma yang di sini dikatakan kalam masdari itu ialah nama bagi bercakap. Masdari, nama untuk mengeluarkan cakap. Bukan kena pada kalam nafsi Tuhan, tidak ada kena-mena. Cuma kalam masdari kalam baru, nisbah Tuhan. Ini dia kena payah sikit sifat kalam. Sebab tu ilmu tauhid dengan ilmu kalam, kerana kerana perbahasan di dalam ilmu tauhid itu, perbahasan yang paling payah adalah perbahasan sifat kalam. Sebab tu ulama meletakkan ilmu tauhid itu ilmu kalam. Kenapa dia letak ilmu kalam? Kenapa tak sebab ilmu kudrat ke, ilmu iradat ke? Kerana perbahasan yang paling rumit sekali iaitu perbahasan dalam ilmu kalam. Itu dia payah hati tu. Itu sebab gaduh. Siapa telah ni gaduh? Pondok sama pondok gaduh, pondok sama universiti pun gaduh. Sebab tak reti, dia tak faham. Sama-sama pondok dalam buka, kawan lain ngaji lama, dia tak puas hati. Mana ada kalam 4 ni? Kawan ni sehingga tak pun pergi tanya Syekh Arab. Betul lah Syekh datang dari 9 tahun 2013. Kawan lain tak terima, kita buat hajar tak terima. Dia kawan, dia pun cerdik juga, dia pun banyak fikir juga. Cuma dia tersalah sikit ya. Dia cuma tahu itu dia mengaji, tapi dia tak mengaji macam kita ni. Dia pergi dia guru. Betul dia pergi aliran ni. Dia bukan aliran baru dah, dia ahli sunnah. Tapi bahasa sifat kalam ni dia tak terima. Perbahagian 4 ni dia tak terima. Dia kata kalam tu 2 je, baru qadi. Dia kata berdasarkan kitab Arab. Dia kata hadis mana kitab Arab? Ada. Dia cari tak jumpa. Dia tanya kat Syekh tu, yang kat tangan Syekh tu, Syekh Syariah namanya, Syekh Abdul Halil Al-Khursor namanya, tahun 2013. Masa tu dekat tempat Negeri Sembilan tu, dia buat mufti pun bakal turun semua lah. Kau saya tanya, ya Syekh, kam afsalul kalam. Dia lagi saya kritik dengan Syekh ni lah. Betul nanti dia lah tengok ada. Betul dia kata lah, dia kawan saya tak tanya kami, saya pun masa tu saya pun balik Mesir. Dia pun ngaji Arab juga, tapi dia pun apa lepas tu dia Syekh kata betul Syekh kata kenapa kata. Dia kata sebab kalam tu boleh jadikan 4 kan. Dia kata kalam tu 4 pun boleh, hak 2 pun boleh. Benar lah, siap ada. Dia senyap. Dia tak puas hati gitu, dia tanya tak mana. Dia tak tanya lepas tu. Saya kata betul nak saya kata kalam 4, tapi dia tak puas hati ni dalam kitab mana. Tak puas hati gitu. Dia pun jadi juga pun. Dia tak terima pun kita betul-betul macam ni 4 ni kan. Dia tak terima gitu. Dia kata kenapa kalam nafsani itu ada bercakap bercadang. Saya kalau punjang duduk dengan dia 4-5 jam tak habis. Kayak kawan-kawan sembang tak gaduh. Tapi cerita buat kalam ni lain macam lah. Main kitab mana? Mana ibarat ni? Kitab Arab tak main kitab Jawi. Kitab Arab main mana dia kitab Arab. Lagi pula mengajar lah. Dia tengok saya tak tengok macam ni tak ada lagi ni. Tapi dia mengajar sedap. Saya kata tak apa, mengajar sedap tak apa, dia kata. Tapi dia kenal, dia pun dia tahu. Dia pun mengajar tauhid ni, tengok. Hati dia tengok. Tapi bab kalam sajalah. Sebab benda ni benda khilaf. Cuma dia nak tekan juga, benda khilaf ni kita tak ada nak kata dia pun tak jangan kata kalau ada ulama kata ada, kita kata tak ada. Kena kita pun tak. Dia pun orang pondok, bagus ni bagus tak ada apa. Cuma masalah 4 ni orang gaduh. Tak ada.
sekejap masa ni. Dia tak macam subuh kan. Dia sekejap masa ni. Tak apa kita mengira tuan. Masuk kedak ke dalam sini. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu sebenarnya dia kalam ni, kalau kalam yang 4 dalam kitab Dawi ni, dia memang ada khilaf. Cumanya dia nak pembahagian tu, nak bagi dengan penjelasan mana hak qadim, mana hak baru. Jadi sebab saya beritahu ni kenapa takut kepada mungkin apa jemaah ada dengar kata Ustaz tak bisa dengar apa kalam 4 ni. Ya betul. Tapi cumanya dia khilaf. Sebab yang saya bagi kata tu sebab Syekh Abdul Hadi Al-Khawsar tu dia kata kalam tu boleh jadi 4. Cuma dia tak detailkan sebab masa tu tanya ramai orang, depan mufti semua ada. Tak ada orang nak tanya soalan ni. Biasa soalan ni pun bukan pada apa tu, kalau kita tengok fatwa-fatwa pun tak ada tulis kat fatwa 4 sebab pembahasan ni detail dia. Biasanya main ni game pondok. Biasa ni lah dia detail ni. Dan game mesti tak main. Sebab dia nak faham tu payah. Hak kami ni ngaji hak kenal-kenal, tapi kebetulan dah ada, kita faham lah. Cuma takut nanti apa akan datang dan tengok Ustaz tu ada 4 yang ada 2 dah.
Itu pecahan, cuma kita nak detailkan saja. Jadi bukan khilaf, bukan kata khilaf ni bawa pada benda tu jadi pupuk dah, dia tak ada kena-mengena. Cuma pembahasan antara ulama sahaja. Atau kena faham. Cuma nak detailkan mana masdar, mana lafzi. Kalau dalam yang dua tu, kalau ismi dan kalau lafzi, dua tu je. Nafsani dengan masdari tak ada ni. Nanti kalau mana kau tiba ada orang yang mengajar kan? Kata dua je lah. Ismi, lafzi Quran kita maklum. Tapi masdari dengan nafsani itu kena perlu jelas. Lepas tu saya dah jelas lama, saya dah faham benda ni. Saya nak beritahu orang yang faham tu masalah nafsani dengan masdari. Ada khilafiyah, ada. Tapi khilafiyah bukan mana khilafiyah tu membawa kepada apa jatuh haram, tidak. Cuma dia nak detailkan saja. Dalam fiqh tu khilafiyah. Ya, betul. Dia khilafiyah dalam tauhid tak banyak. Cuma dia ada perbezaan sedikit kan, antara Imam Abu Mansur Al-Maturidi Al-Asy'ari. Yang ni masalah ni perbahasan Imam Mansur Al-Maturidi, bukan Asy'ari, bukan Akita. Kita banyak guna Asy'ari kan. Tapi ni Maturidi. Dia banyak Maturidi. Biasa kalau yang faham empat-empat ni jenis orang yang dia mendalami bab tauhid lah. Kalau dia tak dalam itu, dia tak mau faham yang ni, kerana dia tak mau, dia tak faham. Mereka bukan mudah dengan faham ni, payah. Saya pun ambil masa juga tak faham empat ni. Habis situ. Itu dikatakan kalam masdari. Sebab tu dia kata, maka diri mengeluarkan huruf suara itu mesti baru dia kata. Nampak tak? Mengeluarkan huruf suara. Takkan kita nak kata qadim. Tuhan cakap Nabi Musa, baru. Kita tak kata sifat kata Allah je. Sifat kata itu sejak azali. Kita faham ni masalah kalam masdari, bukan kalam nafsi, bukan kalam nafsani ni. Tuhan cakap tu, wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-katalah oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Berkata-kata tu. Berkata-kata tu maksud dalam mana? Wa kallamallah, berkata-katalah oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Berkata-kata, itu kita faham tu. Berkata-kata tu nak panggil kalam apa tu? Itu dia masuk dalam kalam masdari. Amr tibari. Bukan diri perkataan. Itu lain. Itu kalam lafzi dia kata. Kita berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Baik, diri berkata-kata, benda ada ke benda tak ada? Benda wujudi ke amrul i'tibari? Kalau sebelah tu benda ada benda tak ada ni, orang faham salah. Nanti orang tu ni, benda tak ada. Ustaz ni, cuma kita terjemah bahasa Melayu. Kalau kita terjemah amrul i'tibari, benda wujudi, kita faham lah tu. Jadi perbahasan ulama, berkata-kata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan sebagai perkataan, akan sebagai berkata sungguh. Maka berkata-kata tu ulama bahas, itu dipanggil kalam masdari. Ada perkataan kalam Allah, maka itu perkataan tu, itu dipanggil kalamul lafzi. Ada pun diri sifat berkata Allah Ta'ala, itu bagi kalam nafsi. Berkata-kata tu, Allah berkata-kata dengan sifat berkata. Kita macam kita ni, makhluk. Kita berkata-kata dengan apa? Dengan anak lidah kita. Dia cakap, saya kata dengan bibi, memang mulut. Asal dia kat mana tu? Tak, macam Nabi Musa, bila dia cakap dengan Tuhan, sebenarnya dia guna anak lidah juga tahu macam mana. Tak gitu. Dah anak lidah lah. Sebab tu dulu kita dah bahas minggu lepas. Itu ada dua pendapat.
Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Tuhan tu berkata dengan sifat berkata dia, tapi kan tidak ada kaifiat. Macam mana? Wallahu a'lam. Kata masalahnya bukan apa kata. Maknanya bila Allah kata dengan Nabi Musa tu bukan maknanya. Tapi bila Nabi Musa berkata-kata, macam nak dalam apa Nabi Ibrahim. dia sama juga dengan Tuhan, dengan apa? Dengan Nabi Muhammad bersama. Masalahnya dari adakah Tuhan tu kata dengan lidah macam tu? Benar, maksud saya Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya, dia cakap macam itu kita kata faham. Ada dua pendapat, tak bisa cakap ni. Pendapat yang pertama, Allah Ta'ala tu berkata sungguh, tapi berkata tu dengan sifat berkata. Macam mana? Kata ulama, Nabi Musa tu faham. Faham tu kan? Bukan faham yang dalam dengar suara tu. Tak, tapi dia faham tu, tengok ada cakap tu, tapi dia faham. Tapi pendapat Imam Abu Mansur Maturidi, dia kata Allah Ta'ala tu berkata-kata tu dengan menciptakan satu benda tu bagi dia faham. Contoh gini lah kita nak kata dengan orang tu kan, tapi tak kata sendiri, kita boleh perantaraan. Betul, nampak? Lepas tu kita kena tengok tak boleh lama, bukan kita sendiri dia. Nampak tak? Tapi kata tu kata sungguh. Ada dua khilaf itu. Mana betul-betul kita tak sebut. Bila ada khilaf dia tak sebut oh ni betul ni salah, tak sebut. Itu bukan pembahasan kita. Dia masalah khilafiyah ni, dia tak sebut orang tu betul, orang tu tak betul. Tak. Itu orang itu kita lain dia cakap. Bila dia cakap tu tak betul, ni betul. Ulama cakap orang itu, dia bahas cara dia punya dalil. Ada bahas dalil dia, itu je. Nak guna mana-mana, kita sebutkan dua sekali. Tapi kita kata, ini nampak lebih jelas ni. Memang nampak, tapi kita tak boleh nafikan itu. Hak kata-kata semua tu dengan isyarat saja. Orang bisu dia tak cakap, tapi dia tunjuk sama-sama dia tunjuk kita, contoh kita faham bahasa dia. Dia tunjuk kita faham. Dia ni sebenarnya nak cakap macam ni masalah dia. Macam tak tahu dia tak cakap pun. Tak mesti kata dia tak cakap, kita tak faham. Tapi kadang-kadang kita faham lagi isyarat. Nampak tak? Dia faham dia nampak. Nak bagi buka lagi. Nampak? Macam itu juga. Jadi Nabi Musa tu dia ada cara dia, bukan kata Tuhan cakap, Tuhan kalau boleh faham. Tak mesti. Itu perbahasan. Apa dia? Baik, habis itu keempatnya kalam lafzi. Dia tak ada pindah. Dia kalau pergi kalam lafzi ni, dia punya cerita panjang lagi. Dia nak baca cepat-cepat pun tak sedap juga kalam lafzi ni. Kalam lafzi ni dia banyak isu-isu ulama' dulu adalah kalam lafzi ni apa tu perbahasan Imam Ahmad bin Hanbal, lepas tu daripada Khalifatul Ma'mun. Tu nak cerita dulu tu baru kita faham kalam lafzi. Macam mana dia boleh menjadi. Dulu banyak zaman Khalifatul Ma'mun, banyak ulama kena bunuh. Mengaku kata ni kalam lafzi, ni kata kalam ni kalam nafsi. Ini dia akan kita bicarakan pada bulan hadapan, masuk juga tahun depan. Dia macam tahun depan apa sangat, bulan depan. Sebab ni kita panjang sampai habis tahun lah. Lepas kita tak habis lagi. Sebab dulu supaya nanti bahas bulan depan lah. Kalau maksud ni dia panjang. Dia doa waktu subuh ni, doa bulan depan ni doa subuh dia boleh panjang sikit kalau maksud ni. Kita ni pun 2 kali tak habis lagi. Lepas tu nak takluk lagi, nanti ada lagi takluk belakang. Dia sifatkan lagi lama sikit. Saya anggarkan lebih dengan 2-3 bulan. Saya anggaran saya lah. Sebab dia renyah sikit. Sebab nak cerita dia punya bukan, sebab tu dia pakai ilmu tafsir, ilmu kalam. Kenapa? Sebab kerana perbahasan sifat kalam itu yang paling rumit di dalam
tiap-tiap sifat yang lain. Pada sifat kudrat tu payah dah. Dia punya takluk tu sampai 8. Kita belajar dulu. Bukan dulu sangat tahun ni. Tapi dia kata payah kan. Dah ingat takluk kontoh lah apa, takluk tajis ini dia lagi payah lagi sebab dengan pembahasan pembahagian dia, itu dia payah sikit. Apa lagi kalau tak faham sangat ni, tak apa nanti apa buka tu. Tahun depan insyaAllah dia buka. Mungkin nampak betul semua. Kadang kita nak faham ini. Kadang terhenti tengok oh macam ni kita pun nampak. Dia macam tu dia ngaji tauhid begitu, dia bukan nampak tu. Dia tak ada reka. Reka itu je tak faham, dia nak beritahu aku nak faham juga, dia tanya. Apa tu dia terlupa tu tak apalah. Hak tauhid ni dia bukan benda tu faham. Kadang dia makan masa sikit. Dia kena fikir, dia tahu dia kena fikir dulu. Fikir macam mana macam ni tahu ni boleh. Tak cakap faham tak apalah, fikir sikit boleh Okey, baik, mohon maaf. Baik, berhenti setakat dulu. Allah ni sekarang itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan baik itu datang dari diri saya sendiri. Aku quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.